Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Nazri Kaha. Ini agenda awani. Parti Bersatu, iaitu Parti Pribumi Bersatu Malaysia akan mengadakan Perhimpunan Agung Tahunan 2020 pada hujung minggu ini. Pastinya ia begitu banyak signifikan. Bagaimana kita melihat Parti Pribumi Bersatu ataupun Bersatu ini sebagai parti tonggak dalam kerajaan Malaysia pada ketika ini, banyak persoalan dan juga bagaimana kita melihat hala tuju parti ini bergerak ke hadapan ataupun memimpin negara dalam masa yang sama untuk bersiap siaga menghadapi pilihan raya umum ke-15. Jadi, apakah agenda yang ditetapkan untuk pimpinan menyampaikan hasrat kepada ahli akar umbi. Jadi saya bersama pada malam ini saudara Wan Saiful Wan Jan, Ketua Penerangan Bersatu Malaysia dan juga pengurusi PTPTN. Jadi Cik Wan, pastinya ramai ahli bersatu menunggu-nunggu Perhimpunan Agung Tahunan kali ini. Kenapa tak boleh lewat lagi ataupun ditangguhkan lagi Perhimpunan Agung Tahunan 2020 ini? Ya, pertama sekali terima kasih atas jemputan kepada saya pada malam ini. Saya rasa kalau dilihat dari segi perasaan sebenar ahli-ahli dalam parti di peringkat pimpinan, di peringkat ahli akar umbi dan sebagainya, sebenarnya kalau boleh kita tak nak masuk sangat dalam bidang politik dan perdebatan politik. Fokus kita ialah untuk menjaga kebajikan rakyat, terutama dalam suasana ekonomi, suasana kesihatan sekarang. Tapi tak nak, kita ada tanggungjawab dan ada kewajipan sebagai sebuah pertubuhan politik yang berdaftar untuk menjalankan dan melaksanakan peraturan-peraturan yang terpundak atas bahu kita. Dan salah satu daripada itu ialah mengadakan Perhimpunan Agung Tahunan. Kita dah delay dah sebelum ini dan kita tak boleh delay lagi. Jadi sebelum tamatnya Disember ini kita mesti adakan Perhimpunan Agung Tahunan. Sebab itulah kita terpaksa juga adakan walaupun dalam suasana COVID-19, dalam suasana yang ialah rakyat secara umumnya saya rasa tak berminat sangat dengan isu-isu politik tak habis-habis ni. Tapi ini tanggungjawab kita laksanakan tanggungjawab organisasi kita di Sabtu 28 November. Sebelah paginya ialah Perhimpunan Agung Tahunan untuk sayap armada dan Seri Kandi kita. Manakala Perhimpunan Agung Tahunan yang besar diadakan sebelah petang dan kita tamatkan semuanya pada hari itu juga pada 28 November. Satu hari. Jadi apa kelainan Perhimpunan Agung Tahunan 2020? Kerana ialah dalam situasi kita begitu orang kata pun berjaga-jaga dalam penjarakan fizikal, kita tidak boleh berkumpul lebih daripada 10 orang dan kita tahu juga situasi politik sekarang begitu hangat, apatah lagi kita berada dalam minggu Belanjawan 2021 ini. Jadi apa kelainan yang ditawarkan oleh pihak pimpinan untuk memastikan apa juga agenda juga hasrat pimpinan kepada akar umbi akan dicapai dalam Perhimpunan Agung Tahunan 2020? Ya, saya rasa semua ahli kita ternanti-nantilah ucapan dasar yang akan disampaikan oleh Yang Berhormat Tan Sri Presiden selaku Perdana Menteri juga kepada kita pada petang hari Sabtu 28 November. Saya yakin apabila kita dengar ucapan nanti, kita akan dapat lihat betapa sebenarnya parti kita ini adalah sebuah parti yang seboleh-bolehnya nak memfokuskan kepada reviving the economy, menghidupkan semula, menjana semula ekonomi negara supaya kebajikan rakyat dapat dijaga dan keprihatinan yang kita nak tunjukkan, jelmakan dalam kerajaan ini dapat dirasai faedahnya oleh semua masyarakat. Ini yang akan kita tawarkan kepada rakyat dan kita akan terjemahkan dalam agenda-agenda politik sebagai sebuah parti politik ini. Tapi di waktu yang sama dari segi kelainannya, saya rasa saya kena sebut juga. Nanti orang salah faham bahawa bila kita kata Perhimpunan Agung ni orang duk bayang beribu-ribu orang datang ke satu tempat. Jadi saya nak sebut awal-awal supaya tak ada salah faham bahawa perhimpunan ini kita adakan secara maya. Saya rasa kita bangga jugalah sebagai parti politik yang menggunakan teknologi terkini untuk mengadakan perhimpunan secara maya. Perwakilan-perwakilan kita akan ada di pelbagai tempat seluruh negara dengan ahli majlis pimpinan tertinggi akan duduk di satu tempat tapi ada hadnya. Perbincangan dengan Majlis Keselamatan Negara kita dah adakan beberapa kali dan akhirnya ada SOP yang memang ketat juga. Satu-satu tempat maksimum 80 orang. Jadi perwakilan kita sedang bincang, kita sedang cuba minimalkan bilangan perwakilan yang boleh agar memenuhi quorumnya, tetapi masih lagi di peringkat yang optimum untuk membolehkan suara ahli benar-benar kita dengar. Representasi, ya? Ada representasi yang sebenarnya. Okey, selain kelainan dalam melihat Perhimpunan Agung Tahunan ini secara maya dan juga pastinya pimpinan akan memberikan agenda
bagaimana melihat negara dalam pandemik COVID-19 ini. Tetapi dari aspek situasi semasa, persepsi akar umbi, persepsi rakyat terhadap Parti Bersatu ini, bagaimana kali ini pimpinan ini sebagai satu platform untuk menjawab segala persepsi-persepsi, sama ada yang positif ataupun yang negatif. Kerana nak ataupun tidak dikatakan, ya, Bersatu diangkat sebagai satu gabungan utama dalam Perikatan Nasional ini sejak langkah Sheraton dan berjaya menangani pandemik COVID-19 pada gelombang pertama dan gelombang kedua. Agak cemerlang prestasi itu. Tetapi apabila berada dalam selepas pelarian negeri Sabah dan gelombang ketiga ini, dikatakan kerajaan ini begitu rapuh, begitu lemah menangani pandemik dan juga segala langkahnya lebih banyak bersifat politik. Cik Wan kata tidak mahu politik, tetapi kita kena akui itu persepsi masyarakat bahawa parti ini juga yang banyak juga melakukan langkah-langkah politik, terutamanya dalam hal pelarian negeri Sabah, melantik anggota-anggota parlimen sebagai ketua-ketua JLC dan badan-badan kerajaan dan sebagainya, Cik Wan. Ya, dan ini satu persepsi yang saya rasa kita kena tangani dengan cara yang paling berhemah. Kerana sebenarnya kalau dilihat dari segi Parti Pribumi Bersatu Malaysia, dari segi Bersatu sendiri, saya rasa kita boleh bilang dengan jari berapa kali dalam masa sejak daripada Februari 2020 sehingga hari ini, berapa kali sebenarnya pemimpin daripada Bersatu bercakap mengenai isu yang bersifat politik kepartian. Sebenarnya bukan datang dari kita. Yang datangnya ialah daripada pelbagai pihak lain yang sentiasa cuba untuk mempolitikkan keadaan, termasuklah dari segi pembangkangnya yang menimbulkan pelbagai isu. Sabah selalu ditimbulkan. Yang membubarkan Dewan Undangan Negeri Sabah bukan kita. Jadi itu kita kena faham. Yang menyebabkan berlakunya pilihan raya negeri Sabah bukan kita, tetapi yang menyebabkan berlaku ialah pembubaran tersebut. Dan di pihak kita kata pertukaran boleh berlaku tanpa berlakunya pilihan raya. Fokus kita sentiasa kepada apa yang boleh dibuat untuk memastikan kebajikan rakyat terjaga. Macam saya sebut tadilah, cuba kita bilang betul-betul berapa kali sebenarnya pemimpin daripada Bersatu bercakap mengenai isu politik. Fokus kita jelas, arahan yang kita terima daripada Presiden kita Yang Berhormat Tan Sri Muhyiddin juga adalah jelas, jangan duk cakap pasal politik sangat, fokus kepada apa yang kita boleh bagi kepada rakyat. Dan itulah yang kita buat, dicerminkan dalam Belanjawan 2021, dicermin dalam pelbagai pakej rangsangan ekonomi yang dijalankan. Jadi saya rasa ini tekad kita dan fokus kita kekal dalam Perhimpunan Agong tahunan ini akan ditegaskan lagi bahawa fokus kita ialah menzahirkan keprihatinan kita sebagai pemimpin negara yang menunjangi kerajaan pada hari ini untuk memastikan kebajikan rakyat terus terbela. Bagaimana Cik Wan dan juga pimpinan akan berhadapan dengan akar umbi? Mungkin mereka beranggapan bahawa Bersatu ini terlalu bergantung, ditunjangi oleh tokoh seperti Presiden Parti iaitu Tan Sri Muhyiddin. Yang lain-lain itu tidak kehadapan, tidak seolah-olah barisan kabinetnya, barisan Majlis Tertinggi yang berada dalam kabinet Tan Sri Muhyiddin itu seolah-olah tenggelam. Jenama yang paling besar Bersatu adalah Tan Sri Muhyiddin. Di mana Datuk Seri Rina Harun, di mana Hamzah Zainuddin, di mana saudara Pak Wan dan sebagainya. Adakah ini juga akan diberi tumpuan oleh pimpinan untuk memastikan akar umbi mendapat penjelasan sebaik mungkin untuk memastikan bahawa kabinet dan juga Bersatu berfungsi sebagai sebuah kerajaan? Ya, dan saya rasa kalau kita lihat betul-betul dalam kerajaan sekarang yang fokus yang jelasnya dari semua ahli parlimen kita, semua ahli kabinet kita, fokusnya ialah melaksanakan tugas dan tanggungjawab. Saya rasa kita kena adil juga dalam menilai prestasi Bersatu ni. Saya tak nak pergilah ke hujah bahawa kita baru 4 tahun dan sebagainya. Sepatutnya kita ada sebagai tunjang kerajaan memang duduk di hadapan. Tetapi dari segi barisan kepimpinan yang ada pada hari ini, pemilihan kita baru selesai pada 22 Ogos. Jadi ini barisan kepimpinan baru, ahli majlis pimpinan tertinggi baru. Saya pun baru pegang ketua perangan baru beberapa bulan, sejak daripada awal September saja. Dan kemudian Perhimpunan Agong tahunan ini merupakan perhimpunan yang pertama yang dibariskan kita secara keseluruhannya, pemimpin baru ini secara rasmi di hadapan rakyat dan di hadapan ahli-ahli. Jadi sebenarnya Sabtu ini adalah hari pertama kita mula bekerja dengan cara yang lebih tersusun untuk bergerak ke hadapan. Saya rasa penilaian sebenar hanya boleh dibuat selepas ini dengan agenda yang kita akan gariskan dalam Perhimpunan Agong tahunan ini. Tidak adil kalau sekiranya kita nak menilai pemimpin Bersatu
dalam tempoh 2 bulan, lebih kurang 2-3 bulan mereka baru ambil alih sejak daripada 22 Ogos dulu. Jadi kita lihat dalam ucapan dasar nanti amat penting, perbahasan yang akan berlaku amat penting, pindaan perlembagaan yang akan dibuat juga amat penting, melambangkan visi kita di mana position kita dalam politik negara selepas ini. Okey. Bergerak ke hadapan juga Encik Wan. Bagaimana sebagai Ketua Penerangan, saya rasa ini satu beban yang besar untuk menjelaskan kepada pihak akar umbi dan juga masyarakat Malaysia secara keseluruhannya kedudukan bersatu dalam kerajaan Perikatan Nasional. Ya, dan realitinya kita adalah parti yang memimpin kerajaan pada hari ini bersama-sama dengan 2 parti besar Melayu lain, dan juga ada gabungan daripada parti-parti politik lain yang juga menunjangi kerajaan Perikatan Nasional. Dalam keadaan begitu, saya rasa yang paling penting ialah saya rasa tak ada siapa dapat nafikan bahawa yang cuba memastikan hubungan antara parti-parti komponen sentiasa mesra, sentiasa harmoni, ialah bersatu, dan juga dimainkan jugalah peranan-peranan oleh parti-parti komponen lain, tapi kita bertekad bahawa kesatuan politik yang dicapai dalam negara kita pada hari ini wajib kita pertahankan. Ini kali pertama berlaku satu situasi di mana 3 parti Melayu yang besar, parti pribumi yang besar dalam negara kita memegang tampuk kepimpinan dalam negara, disertai juga oleh parti-parti politik yang mewakili rakyat berbilang kaum. Jadi gabungan ini gabungan yang lengkap, tunjangnya adalah rakyat pribumi dalam negara kita. Kita kena jaga, komitmen kita ialah untuk meneruskan kesatuan tersebut supaya negara kita dapat terus dibawa ke hadapan, ekonomi boleh dibangunkan, peluang pekerjaan boleh dicipta, dan seterusnya lah. Jadi saya rasa kedudukan kita jelas. Betul ada kritikan-kritikan yang kita kena terima sebagai kritikan yang membina, kita kena terima sebagai cabaran kita sebagai sebuah parti politik. Kita tak boleh nafikan kelemahan yang ada, tapi langkah untuk memperbaiki sedang berlaku dengan giat dan dengan banyak sekali. Saya rasa kita akan mula nampak selepas saya Pimpinan Agung. Yang penting adalah mendapat buy-in akar umbi dan juga pimpinan. Bagaimana Perhimpunan Agung tahunan ini akan menjelaskan isu-isu yang berlegal dalam isu politik kepimpinan bersatu. Misalnya, pihak PAS dan juga UMNO sentiasa memberi indikator-indikator bahawa bersatu ini parti kerdil. Bersatu ini parti-parti yang dipenuhi orang-orang sepihan daripada parti-parti yang mainstream yang sedia ada, sama ada dalam pembangkang ataupun dalam kerajaan. Jadi seolah-olah mengecilkan bersatu adalah cara yang paling berkesan untuk melihat ketidakberkesanannya pimpinan dalam kerajaan hari ini dan juga bergerak ke hadapan dalam memastikan pengagihan kursi yang adil untuk pilihan raya umum ke-15. Jadi ini mungkin jadi satu platform pertama selepas pemilihan pimpinan dan Pimpinan Agung 2020. Jadi kenapa pimpinan kali ini amat kritikal untuk memastikan kelangsungan dan survival bersatu? Ya, persepsi yang mengatakan bahawa tuduhan-tuduhan mengatakan bersatu ini parti kerdil, parti yang kecil, yang tidak ada kekuatan. Ini semua wajib kita tangani dan kita tonjolkan supaya rakyat nampak bahawa sebenarnya kita ada kekuatan tersebut. Dari segi keahlian kita ramai juga. Setakat September hari itu diumumkan keahlian kita dah melebihi 500,000 orang, melebihi 500,000 orang. Dan nanti dalam Perhimpunan Agung akan diumumkan angka yang terkini juga. Ini menunjukkan betapa sambutan yang kita terima semakin lama semakin banyak daripada rakyat. Di waktu yang sama, saya tak nak menari mengikut rentak yang dimainkan oleh pihak-pihak lain. Fokus kita ialah memastikan kestabilan dalam kerajaan, memastikan kestabilan dalam gabungan parti-parti kerajaan. Kalau sekiranya ada orang kritik kemudian kita jawab, kita pula kritik, orang lain jawab, ini menunjukkan pertelagahan yang berpanjangan dalam kerajaan itu sendiri. Apa faedahnya? Siapa yang dapat faedahnya daripada perbezaan pandangan yang diwar-warkan kepada publik? Saya mengambil sikap isu yang boleh dibincang sesama kita sebagai anggota pentadbiran, kita bincang secara dalaman. Kalau sekiranya ada isu yang wajar dibawa keluar, baru kita bawa keluar.
saya sendiri bagi pelbagai cadangan untuk belanjawan, untuk rancangan Malaysia ke-12, tapi kita buat secara dalaman lah. Mungkin ada beberapa pihak yang masih perlu memperbaiki disiplin kita berada dalam kerajaan yang sama ini, tapi kita sama-sama go through that journey, the process, untuk memastikan ada kestabilan dan ada juga keharmonian dalam hubungan kita antara parti. Dalam memberi jaminan kepada akar umbi, Cik Wan, ada juga suara-suara yang datang daripada ahli akar umbi Bersatu di bawah sana apabila berbicara dengan saya, mengatakan bahawa Bersatu sekarang tak sama macam Bersatu asal 2016 penubuhan. Bersatu hari ini sejak Februari Mac 2020 dipenuhi orang-orang yang opportunis, orang dari parti PKR, dari UMNO yang cuba mendominasi kami yang berjuang penat lelah, orang kata pun pungut derma, buat bilik gerakan ketika pilihan raya, angkat poster dan sebagainya, tidak lagi penting berbanding orang-orang yang segerombolan ini kononnya mudah dipilih sebagai majlis pimpinan tertinggi, dipilih memegang jawatan-jawatan besar dalam JRC kerajaan dan sebagainya. Cik Wan. Ya, tapi ini saya hampir satu Malaysia lah. Bukan hampir satu, memang satu Malaysia saya pusing sebelum pemilihan dulu. Dan sebaik saja dilantik sebagai ketua perangan, saya pergi ke beberapa negeri, kemudian terhenti sekejap sebab PKPB kita. Tapi bagaimanapun dalam tour saya, dalam jelajah yang saya lakukan, suara-suara sebegini sebenarnya tidak terlalu banyak. Suara-suara sebegini ada disuarakan, kita tak nafikan ada, tetapi realitinya dia bukan suara yang dominan, bukan suara majoriti. Majoritinya nak bergerak ke hadapan. Dan kita kena faham juga bahawa kalau dibandingkan dengan 2016, memang betul ada perbezaan. Dulu kita pembangkang, sekarang kita dalam kerajaan. Apabila kita dalam pembangkang, kita perlu banyak melakukan pengorbanan, kita perlu banyak melakukan tindakan-tindakan untuk menaikkan nama parti. Sekarang ini yang saya seronoknya duduk dalam satunya ialah semangat pengorbanan itu berterusan. Dan tidak ramai sebenarnya yang menuntut bahawa, yang datang dengan budaya menuntut, aku dah buat kerja dulu, sekarang bagi aku something. Budaya ini bukan satu budaya yang meluas dalam bersatu. Dan ini yang buatkan orang macam saya enjoy duduk dalam keadaan begitu, yang mana kita menggarap perubahan ini dengan cara yang baik, kita menganggap dia satu perubahan yang positif. Parti kita menjadi lebih besar, ada kelompok-kelompok baru yang masuk, ada yang masuk secara persorangan, ada yang masuk secara beramai-ramai. Takkanlah kita nak kata sesiapa yang masuk parti oportunis. Kalau saya ajak Haji Nazri hari ini masuk dalam satu masuk, takkan besok saya nak declare Haji Nazri oportunis. Sedangkan kita masuk sebab nak berjuang untuk memertabatkan agama, bangsa dan negara kita yang berbilang kaum ini. Apa unique selling point yang akan diangkat oleh mungkin dalam ucapan dasar Presiden pada hujung minggu ini untuk memastikan ada unik USP Bersatu? Kerana nak ataupun tidak, ramai beranggapan, analisis melihat Bersatu perlu ada satu USP ini, bergerak ke hadapan dalam kerencaman politik negara, apatah lagi pribumi ataupun Bersatu ini menumpukan kawasan-kawasan dominasi majoriti pribumi dan juga Melayu. Pastinya dominasi parti-parti yang sedia ada ini sedikit sebanyak akan menjadi satu halangan ataupun satu tembok besar untuk bagaimana manuver Bersatu dalam bergerak ke hadapan. Mungkin hari ini ya orang pandang tinggi Bersatu kerana sebahagian besarnya dalam pimpinan kerajaan dan jadi Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin. Tapi esok lusa mungkin tidak lagi. Jadi ini survival politik. Pastinya kekuatan politik dan juga bagaimana memahami kerencaman politik negara pada ketika ini dan bergerak ke hadapan akan menentukan survival Bersatu dalam arena politik Malaysia. Ya. Dari segi survival ni saya sebenarnya saya tak ada kebimbangan mengenai kebolehan kita untuk terus wujud dan terus menjadi relevan, terus menjadi peneraju dalam politik negara. Itu bukan satu kebimbangan saya. Dan mengenai unique selling point tu, itu rahsia kita yang kita kena simpan sekejap sehingga petang hari Sabtu. Silakan satu dua lah unique selling point. Saya bagi hint sikit-sikit dalam ucapan dasar akan ditekankan mengenai keprihatinan kita yang saya sebut, saya banyak kali saya ulang dalam perbincangan kita ni pun, menzahirkan bahawa kita adalah sebuah parti yang prihatin dengan cabaran-cabaran yang dihadapi oleh rakyat pada hari ini. Kita bersungguh-sungguh mahu memastikan bahawa rakyat tanpa mengira agama, tanpa mengira bangsa akan mendapat manfaat daripada usaha kerajaan. Jadi prihatin itu satu tema kita. Dan kita kena ingat banyak kejayaan yang kita capai. Salah satu kejayaan besar yang perlu dipahat dalam buku sejarah negara kita ialah konsep kemakmuran bersama.
Ini disuarakan oleh Tan Sri Muhyiddin dalam mesyuarat Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu. Disuarakan secara rasminya dalam Perhimpunan Agung Tahunan Bersatu juga, bahawa konsep yang kita nak perjuangkan ialah kemakmuran bersama. Dan konsep ini sekarang menjadi tema utama dalam negara kita, malahan dibawa ke peringkat antarabangsa dalam persidangan APEC baru-baru ini. Diiktiraf dalam deklarasi Putrajaya sebagai agenda dunia untuk mencapai shared prosperity. Ini kejayaan kita yang kita akan jadikan salah satu daripada kekuatan kita yang kita bawa, mesej yang kita bawa kepada rakyat secara keseluruhan di masa depan. Okey. Pastinya perhimpunan ini juga akan menjadi satu ujian pertama kepada barisan kepimpinan untuk menjawab segala kataupun luahan perasaan, rasa kerisauan, kegelisahan masyarakat, terutamanya ahli-ahli akar umbi kepada situasi pandemik sekarang. Isu berkaitan dengan survival masyarakat luar bandar, portfolionya dipegang oleh pimpinan Bersatu. Isu berkaitan dengan kebajikan masyarakat dipegang oleh menteri daripada Bersatu. Isu berkaitan dengan pendidikan dan juga ekonomi dipegang oleh pimpinan utama Bersatu. Jadi adakah kali ini juga ruang dibuka seluas-luasnya untuk akar umbi menanyakan kegelisahan mereka, ataupun apa tindakan-tindakan, terutamanya isu berkaitan dengan begitu dekat dengan mereka, isu SME, IKS, pengangguran dan sebagainya. Ya, dan ini yang saya seronok sikit bila kita bercakap mengenai apa yang Bersatu cuba buat. Sebab antara benda yang telah kita lakukan ialah kita telah mengadakan jelajah ke seluruh negara, berjumpa dengan ahli akar umbi, tapi dalam ialah had-had yang kecil, sebab ada peraturan yang perlu dipatuhi. Jadi perjumpaan itu berlaku dengan banyak. Ada yang datang jumpa dengan saya, dengan pimpinan lain untuk menyuarakan pandangan. Jadi suara peringkat akar umbi sentiasa didengari oleh pimpinan peringkat atasan. Ditambah lagi, tadi bercakap mengenai beberapa menteri-menteri kanan kita. Komitmen menteri-menteri dalam Bersatu ini satu benda yang saya amat hormat apabila saya lihat kualiti yang kita ada di kalangan menteri kita hari ini. Baru-baru ini, lebih kurang 2 minggu lepas, dibuat satu pengumuman, tapi baru peringkat dalaman lah untuk mendengar suara akar umbi. Kita nak pastikan ahli-ahli majlis pimpinan tertinggi kita, terutama pimpinan atasan, dan juga ahli-ahli kabinet, menteri-menteri kita akan mengadakan kita panggil klinik macam sesi di Ibu Pejabat Parti untuk ahli akar umbi datang bertemu dengan mereka, menyuarakan secara terus, ada akses direct kepada people in government, supaya suara akar umbi ini benar-benar dapat kita suarakan kepada peringkat paling atas. Jadi pintu itu akan lebih kita buka lagi selepas Perhimpunan Agung ini. Sebab itulah Perhimpunan Agung ini bagi saya amat penting. Dia menjadi penanda aras, menjadi satu pembukaan kepada era baru dalam pentadbiran kita di dalam Jadi harapan akar umbi, Cik Wan, pastinya mereka mahukan pimpinan kanan kerajaan dan juga ahli kabinet jangan klise sangatlah. Ya. Kena berterus terang jugalah. Berterus terang, menyampaikan, berdialog dengan mereka dan di waktu yang sama mendengar pandangan yang disuarakan oleh akar umbi. Okey, akhir sekali Cik Wan, apa yang dimahukan sepanjang Perhimpunan Agung ini akan berlangsung? Saya rasa dalam Perhimpunan Agung ini pertama sekali kita doakan berlaku dengan baiklah, dan kita amat penting untuk kita pastikan semua yang hadir perwakilan mematuhi the Standard Operating Procedures SOP yang digariskan oleh Majlis Keselamatan Negara. Ini amat penting. Dan selepas daripada itu, saya harap juga perbahasan yang kita akan lakukan dibuat sekadar dengan cara yang matang. Banyak agenda-agenda besar yang akan dibincangkan. Kita adakan perbahasan tersebut dengan cara yang paling baik boleh, dengan kaedah maya. Saya tak boleh nak bayang lagi sebenarnya ni. Macam mana nak berdiri depan kamera nak buat ucapan dalam skrin tu. dia semangat dia tak sama nanti. Tapi kita kena pastikan idea-idea yang ada disampaikan. Kita dah buat jelajah sebelum ini ke seluruh negara untuk mengutip pandangan ahli akar umbi, dibawa ke peringkat atas. Jadi kita harap semuanya berjalan dengan baik dan kita doakan supaya mencapai matlamat yang kita idamkanlah, insya-Allah. Okey, terima kasih Cik Wan. Kita datang lagi pasca Perhimpunan Agung Tahunan Bersatu 2020. Itu sahaja perbincangan kami pada malam ini. Terima kasih Cik Wan Saiful Wan Jan, Ketua Penerangan Bersatu Malaysia. Sekian agenda awal ni. Assalamualaikum, insya-Allah kita jumpa lagi. Terima kasih.